Ya, itu dia bersama dengan rakan kami Nurhayati Zailani pada pagi ini. Assalamualaikum Nurhayati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Daud Iskandar dan Mahira. Selamat kembali bertugas ya. Ya, selamat ya, terima pagi. kasih. Oh, rindu sebenarnya ni. Itulah, semua rindu. Rindu sebenarnya semua rindu. rakan-rakan kita ni ya. Betul. Biasanya melihat daripada TV. Ya. Ni melihat secara langsung lah berinteraksi. Baik, apapun Nurhayati sudah bersarapan atau belum ni? Ya. Sudah. Sebelum subuh sudah ni ya. Wow. Alhamdulillah. Kami baru saja bersarapan dengan kelupis dan juga kari pop ni pagi ni. Ya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Baik, tentu banyak atau bahan-bahan yang akan dibawakan dari daerah Belait. Jadi kami tidak ingin mencuri waktu Nurhayati untuk pagi ini. Kami serahkan pada Nurhayati. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan kita di Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Auda bagi mengikuti lintas langsung dari daerah Belait pada pagi ini. Dan seperti biasa Auda, kita akan mengungsikan beberapa acara dan juga menyaksikan satu bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita. Keadaan cuaca di daerah Belait pada pagi ini nampak cerah saja. Dan demikian apa yang kita harapkan dan juga turut mendoakan apa juga aktiviti habis kita pada hari ini berjalan dengan lancarnya ya. Baiklah Auda, saya bacakan dulu beberapa acara yang berlangsung di daerah Belait. Yang mana satu kursus KIM Bimbingan Lanjutan Mu'alaf 14 hari siri ke-102 bagi saudara-saudara baru perempuan telah pun bermula pada 1 hari bulan Julai yang lalu ya. Dan juga pada petang nanti jam 1.30 petang bertempat di Dewan Serbaguna Pusat Dakwah Islamiah Kuala Belait akan diadakan bagi majlis penutup kursus KIM Bimbingan tersebut. Manakala lawatan rombongan perkhidmatan perubatan udara akan diadakan pada 21 hari bulan Julai 2020 yang mana pada kali ini akan diadakan di Kampung Melilas Ulu Belait pada jam 8 pagi ya. Jadi dipohonkan kerjasama kepada penghulu, ketua kampung dan juga penduduk di kampung pedalaman agar dapat berkumpul di satu tempat yang biasa diadakan perkhidmatan perubatan tersebut. Baiklah, itu dia dua info semasa. Dan sekarang kita beralih bagi menyaksikan bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan tugas kita untuk pagi ini. Kesedaran akan pentingnya budaya membaca adalah faktor utama bagi menjayakan salah satu wawasan negara 2035 dapat dicapai, iaitu melahirkan rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya. Dengan menjadikan membaca sebagai amalan atau budaya, boleh menggayakan masyarakat celik ilmu pengetahuan, khususnya dalam menjayakan program pembangunan negara. Salah satu cara untuk mendapatkan ilmu itu ialah dengan belajar atau memperbanyakkan membaca, di mana membaca bukan sahaja membuka minda untuk menerokai pelbagai bidang ilmu, tetapi menyumbang kepada perkembangan minda dan ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat, membaca adalah satu kewajipan bagi kita ni, kerana Nabi Muhammad SAW sendiri pun telah diarahkan ataupun disuruh membaca. Jadi sebagai satu kewajipan, kita ni mesti belajar untuk membaca. Membaca ini adalah satu sumber pengetahuan kita ni untuk mengetahui hukum hakam kita ni dan juga pelajaran kita ni dari segi seperti perubatan, pendidikan, pembangunan, semuanya hasil dari pembacaan. Maka Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan memerintahkan kepada anak-anak kita ni
untuk bersekolah wajib. Begitu juga dengan sekolah agama wajib. Ini adalah satu peluang yang seluas-luasnya diberi oleh kerajaan supaya anak-anak kita ni celik ke Al-Quran dan celik pengetahuan. Inilah faedah membaca. Dengan membaca juga kita dapat pengetahuan sama ada dari luar, dari dalam negara kita ni. Membaca Al-Quran untuk mendapatkan petunjuk daripada Allah Ta'ala. Baca tulisan-tulisan, puisi, cerita-cerita pendek, semuanya adalah merupakan satu pengetahuan yang paling besar dan berguna kepada kita ni umat manusia selagi hidup di dunia ini. Itulah faedah membaca. Peranan ibu bapa berkali besar, agak besar juga. Samalah juga seperti peranan kerajaan ke bawah dulu ya, dengan adanya menubuhkan pusat-pusat pembacaan iaitu seperti kutub-kutub kana. Dan bagi kita di rumah juga sebagai ibu bapa, kita ni mengumpullah bahan-bahan bacaan untuk anak kita ni sesuai dengan umurnya. Kalau ia kanak-kanak, dengan bacaan kekanak-kanakannya, dengan cerita-cerita yang memberi panduan, pantang larang. Kalau dulunya pantang larang, sekarang ini hukum hakam. Jadi dengan adanya pembacaan itu, anak-anak kita ni sambil membaca melihat gambar, dengan gambar itu sebagai penunjuk. Inilah peranan ibu bapa supaya kita ni diorang itu kurang-kurangnya ada kutub kana kecil bagi anak-anaknya dan pada anak dewasa dengan buku-buku teks terutama sekali dalam bidang pembelajaran diorang seharian. Buku menjadi solusi memecahkan sesuatu pertanyaan dan membaca adalah kuncinya. Jadi tepat bila buku adalah jendela dunia, membaca adalah kuncinya. Kata-kata bijak itu sudah turun-temurun kita dengar. Memang benar, dengan membaca, kita boleh memperolehi pengetahuan dalam bidang apapun. Maksudnya, itulah adalah demi untuk orang supaya dapat menimba berbagai ilmu pengetahuan dan juga daripada di sana yang tani memang akan mendapat berbagai segala ilmu-ilmu yang contoh ilmu dunia, ilmu akhirat kalau tani rajin membaca. Okey, perlu jadi ingati bahwasanya jikalau kita ni langsung ada berilmu pengetahuan, kita ni memang akan ketinggalan seperti boleh macam dalam peribahasa umpama katak di bawah tempurung yang langsung anda tahu apa-apa kan. Maksudnya kalau katak tempurung memang selalu just hiding from something or from someone. Okay, and then kita ni juga kalau tani orang berilmu tu tani walaupun kita ni berada di mana saja, maksudnya di mana negeri kita ni akan dapat mengetahui bagaimana dia punya kehidupan, macam apa yang dorang pelajari, kita ni akan tahu mungkin sebagai saran saya juga kepada saya sendiri dan juga kepada audiens semua yang di luar sana, haruslah juga minatkan diri sendiri untuk membaca demi kehidupan kita ni duniawi dan juga ukhrawi. Itu yang amat penting. Dunia, ukhrawi dan juga amalkan membaca berbagai-bagai buku, berbagai-bagai newspaper demi kepentingan diri sendiri supaya mengetahui lagi berbagai keadaan juga di alam globalisasi. Alhamdulillah. Rugilah sesuatu ilmu yang kita pelajari jika kita tidak menggunakannya. Pelajarilah ilmu yang berkaitan dengan bidang yang kita ceburi, memang pasti kita akan menggunakannya. Ataupun pelajarilah ilmu itu dan amalkannya,
Kemudian timbalah ilmu yang seterusnya pasti akan mendatangkan hasil. Auda, dengan membaca kita boleh memperolehi banyak kebaikan melaluinya. Di mana yang baik kita jadikan contoh dan yang buruk kita jadikan pengajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.